Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa kita lagi pada sesi pembelajaran yang baru. Okey. Jadi saya berharap kamu semua sudah sedia untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Jadi topik kita pada hari ini adalah 6.3 sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Ya. Jadi sebelum ini kita mengkaji haiwan dan juga manusia. Mulai hari ini kita mengkaji tentang berkaitan dengan tumbuhan. Okey. Jadi apakah untuk topik hari ini di bawah bab 6 sokongan pergerakan dan pertumbuhan, sains kandungannya 6.3 sokongan pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. So santik pembelajarannya 6.3 6.3.1 menerangkan sistem sokongan tumbuhan daratan dan akuatik. 6.3.2 menentukan usia tumbuhan berkayu. 6.3.3 menghubung kaitkan sistem sokongan dan kestabilan tumbuhan. So, objektif pelajaran, pelajar dapat menerangkan menerangkan ciri-ciri sistem sokongan tumbuhan daratan dan akuatik. B. Menyatakan contoh tumbuhan berdasarkan sistem sokongan. C. Menentukan usia tumbuhan berkayu. D. Mencirikan sistem sokongan dan kestabilan tumbuhan. Okey. Jadi kita mulakan ya. Itu kita study pembelajaran 6.3.1 menerangkan sistem sokongan tumbuhan daratan dan akuatik. So kamu boleh buka buku teks sains, rujuk pada buku 133 hingga 135. Dan kamu boleh menyalin nota ini dalam buku nota dan praktis nombor 2. Okey. Apakah kepentingan sokongan? Nombor 1, apakah kepentingan sokongan kepada tumbuhan? Okey. So, kepentingannya adalah kepentingan sokongan kepada tumbuhan membantu tumbuhan berdiri tegak bagi mendapatkan cahaya matahari. Terusnya, memastikan daun terdedah kepada cahaya matahari bagi membolehkan proses fotosintesis. Okey. So, itu yang utama ya. Memastikan tumbuhan, daun dapat terdedah pada cahaya matahari untuk membolehkan proses fotosintesis berlaku. Apa tu proses fotosintesis berlaku? Iaitu proses di mana daun menukarkan karbon dioksida, cahaya matahari menjadi glukos dan oksigen serta air ya. Itu menghasilkan makanan ya. Okey, seterusnya apa kepentingan sokongan pertumbuhan? Bagi menampung berat tumbuhan. Seterusnya bagi menyediakan kekuatan untuk mentang tiupan angin. Ya. Di angin yang kuat tidak mudah tumbang pokok. Okey, ada dua sokongan utama bagi suatu tumbuhan iaitu batang dan akar. Batang menyokong berat batang, daun, bunga dan buah. Akar pula mencengkam tanah. Okey. Sistem sokongan tumbuhan. Tumbuhan ni ada dua jenis kita akan bicarakan, iaitu tumbuhan darat dan tumbuhan akuatik ya, tumbuhan yang hidup di atas daratan dan tumbuhan yang hidup di dalam air. Okey. So tumbuhan daratan terbagi dua, berkayu dan tidak berkayu. Okey, lihat apakah ciri-ciri tumbuhan berkayu. Okey, ianya besar, tinggi, tisu berkayu keras, kuat dan tegar. Dan tisunya dibina daripada lignin. Okey. Jadi sokongan tambahan ya, yang terdapat dalam tumbuhan berkayu. Okey. Ada akar banir, akar sokong dan akar jangkang. So akar banir contohnya pokok asana, pokok durian. Akar sokongan pula contoh pokoknya adalah pokok bayan, pokok pandan, pokok ara. Akar jangkang, pokok bakau. Okey. Jadi kamu boleh
melayari laman web di internet untuk melihat gambar pokok ini. Kamu typekan nama pokok itu dan kamu akan lihat image gambar tu. Jadi tahu apa dia pokok asana macam mana, pokok bayan, pokok pandan, pokok ara, pokok bakau macam mana keadaannya. Okey. Ini gambar tentang akar pokok ya, akar banir. Tengok akar banir macam mana keadaannya. Okey. Akar sokong. Akar jangkang. So akar jangkang ni yang contoh ni pokok bakau. Jadi kalau kamu pergi di Manjung tu ada taman monyet di Manjung tu. Yang kamu akan banyak pokok bakau, kamu lihat itu bagaimana akarnya di atas permukaan tanah, ya. Akar banir, akar pokok, akar sokong, ya. Soalnya bagi tumbuhan tidak berkayu, ya, apakah ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya bergantung pada air yang di dalam sel batang, ya. Dapat sokongan dari kesegahan sel. Batang lembut, layu juga kering. Maknanya kalau tidak ada air dibekalkan, maka batang tu akan menjadi layu dan kering, ya. So sokongan tambahan atau yang akan sulur paut. Ingat gambar sulur paut itu, ya, macam lilitan, akar cengkam, ya, lihat tu akar cengkam dan batang berongga. Contoh untuk ini pokok timun, peria, labu, pokok orkid, pokok berduit. Kalau kamu lihat pada gambar akar mencengkam tu yang macam yang hijau tu, ya, pada batang pokok tu, itulah pokok berduit. Dan maksudnya adalah inilah batang berongga. So ini adalah ciri-ciri tumbuhan akuatik. Ya. Dia tak ada tisu berkayu. Sokongan utamanya daya apungan air. Mana dia terapung di atas air. Dan mempunyai tisu erenkima. Tisu erenkima. Di mana sel berdinding nipis membentuk ruang-ruang udara di dalam batang dan daun. Dan ia memudahkan untuk terapung. Dan mempunyai batang berongga. Tumbuhan membengkak dan menjadi besar. Ia menambahkan daya kampungan. Contohnya keladi butin dan teratai. So lihat tu, ya, gambar batang berongga. Ya, berongga maknanya ada lubang-lubang tu kan. So itu saja untuk sesi pertama ini. Ada lagi, ya. Jumpa lagi. Terima kasih.